Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, untuk tahun 4 pada minggu ini kita akan belajar membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran dan juga menghasilkan jawapan pemahaman terhadap soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. Hari ini kita lihat pada tajuk megahnya jalur gemilang yang terdapat dalam muka surat 96. Megahnya jalur gemilang yang terdapat dalam muka surat 96. Okey. Baiklah. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Okey, dalam tajuk ni kamu kena perhatikan apakah maklumat-maklumat yang terdapat dalam bahan grafik ataupun multimedia yang Zara dan kawan-kawannya lihat dalam perpustakaan sekolah. Okey, contoh dia yang pertama, cara menggantung bendera. Jalur gemilang yang digantung hendaklah gegantung jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Okey, yang ini. Kemudian jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan yang ini. Okey, kemudian jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa
secara sebaris semasa perarakan. Contoh, kalau ada terdapat bendera-bendera negeri lain, jadi jalur gemilang kena dekat depan sekali. Kemudian kalau bawa secara terbentang, kepala bendera hendaklah diusung terlebih dahulu, ini kepala bendera. Kemudian kalau digantung di tiang, hendaklah dicondong ke arah jalan raya ataupun ke rumah kedai. Itu adalah cara menggantung bendera jalur gemilang. Sebenarnya muka surat ni dia bersambung dengan muka surat sebelah, tapi sebab bila cikgu screenshot dia jadi macam ni, dia jadi separuh. Lihat pada muka surat sebelah, di manakah tempat untuk pemasangan jalur gemilang selain di tiang-tiang dekat sekolah. Pertama kita tengok dia boleh dekat tempat kediaman, dekat rumah-rumah, kemudian dekat tempat perniagaan ataupun kita sebut sebagai premis perniagaan, kemudian dekat bangunan pejabat, dekat pengangkutan, bukannya dekat kapal je, dekat sampan ke, tapi dekat kereta pun ada juga orang tahu. Cuma tak adalah yang besar macam ni, dia akan letak yang kecil je. Kemudian jalur gemilang juga dikibarkan di bangunan sekolah. Okey, kalau ikutkan sebenarnya aktiviti kamu kena melukis jalur gemilang, tapi tak payah buat. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Seterusnya kita lihat muka surat 98, Idola Dilita. Zara telah menulis biografi tentang pelumba motor negara. Hafiz Syarin bin Abdullah merupakan anak kelahiran Selangor. Beliau dilahirkan pada 5 Mei 1994. Beliau telah mengharumkan nama negara dalam sukan permotoran. Kat sini cikgu gariskan isi penting. Cikgu gariskan isi penting yang terdapat dalam petikan. Hafiz Syarin merupakan anak kelahiran negeri Selangor. Beliau mula berkecimpung dalam sukan permotoran sejak tahun 2007. Beliau mendapat tempat ketiga dalam perlombaan terbuka mewakili pasukan Petronas. Pada tahun 2009, beliau telah dilombakan sebagai pemenang kategori pelumba muda dalam perlombaan yang diadakan di Alustar. Dekat sini terdapat dia menceritakan tentang kejayaan dia. Dia mendapat tempat ketiga dalam perlombaan terbuka. Kemudian dianugerahkan sebagai pemenang kategori pelumba muda. Kemudian pada tahun 2012, Hafiz Syarin berjaya menaiki podium di tempat ketiga dalam kategori pelumba jemputan kelas motor 2. Dekat sini dapat tempat ketiga yang ini pula. Kemudian beliau mendapat tempat kedua dalam perlombaan kelas motor 2 di San Marino. Dekat sini dapat tempat kedua. Kemudian ada lagi, dan dia mendapat tempat ketiga di Motegi, Jepun. Hafiz Syarin melahirkan sejarah menjadi pelumba pertama negara dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Pembabitan beliau dalam kelas utama MotoGP bermula pada tahun 2017. Sikap kesungguhan beliau harus dipuji. Okey. Kita lihat pada soalan pertama. Siapakah pelumba dalam sukan pemotoran negara? Perlu kamu ingat, apabila menjawab soalan pemahaman, hendaklah mengambil ayat daripada soalan. Jangan salin dengan kata tanya. Pelumba dalam pasukan pemotoran negara ialah Hafiz Syarin bin Abdullah. Itu contoh. Kemudian, di manakah negeri kelahiran beliau? Negeri kelahiran Hafiz Syarin ialah Selangor, ataupun kamu boleh ubah Hafiz Syarin dilahirkan di negeri Selangor. Kemudian nombor 3, apakah kejayaan yang diperoleh beliau? Dekat sini terdapat beberapa kejayaan yang diperoleh beliau. Jadi kamu boleh pilih sekurang-kurangnya 3 kejayaan Hafiz Syarin. Jangan buat semua sebab terlampau panjang. Okey, kemudian yang keempat, mengapakah semangat beliau harus dicontohi? Okey, kita lihat pada perenggan yang terakhir. Sikap kesungguhan beliau harus dipuji. Jadi dekat sini kita boleh ambil daripada perkataan semangat. Okey, semangat. Semangat beliau harus dicontohi kerana beliau sentiasa bersungguh-sungguh. Itu contoh. Okey. Ataupun kita boleh katakan sebagai semangat beliau harus dicontohi
Kerana apa? Kerana sentiasa bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara. Okey. Kemudian soalan yang kelima ialah soalan kebat. Kamu dikehendaki berfikir secara kritis dan juga kreatif. Sekiranya kamu berminat untuk berlumba, di manakah tempat yang sesuai? Kenapa? Mengapa? Kita boleh fikir, sesuai ke kalau kita nak berlumba dekat taman? Sesuai ke kita nak berlumba dekat dewan sekolah? Sesuai ke kalau nak berlumba motor ni? Okey. Jadi, ambil daripada soalan. Sekiranya saya berminat untuk berlumba, tempat yang paling sesuai ialah di litar lumba. Kerana di litar lumba lebih selamat. Itu contoh jawapan yang kamu boleh buat. Okey. Jadi, kamu dikehendaki menjawab soalan pemahaman ini di dalam buku tulis. Di dalam buku tulis yang panjang tu. Okey, jangan lupa buat hari pelajaran tarikh dan juga soalan kemudian jawapan. Okey.